Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman bin Khairul Anwar, kad matrik 10 DLS 22F 086. Berikut ialah isi kandungan kami yang merupakan carta organisasi bagi kumpulan kami untuk pembentangan kali ini. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya akan menyampaikan satu perhargaan. Selamat sejahtera dan bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kami menyelesaikan tugas kerja khusus ini dengan penuh jayanya. Kami menjulang sepenuh penghargaan kepada Encik Suhaimi, pensyarah mata pelajaran Penghayatan Etika dan Peradaban, di atas kesudian beliau memberi tugasan ini kepada kami. Beliau juga banyak membantu kami sepanjang proses pelaksanaan tugasan ini berlangsung. Selain itu, tidak lupa juga penghargaan buat beliau, buat ahli kami yang memberi sokongan dan dorongan dari segi fizikal dan mental sepanjang penghasilan tugas ini. Akhir kata, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang banyak membantu kami secara langsung atau tidak langsung sepanjang proses merealisasikan tugasan ini berjalan. Pelbagai ilmu yang dapat kami rungkaikan sepanjang kami menyiapkan tugasan ini. Sikap kerjasama yang ditunjukkan oleh rakan-rakan ternyata membuahkan hasil dengan kejayaan kami menyiapkan tugasan yang diberi ini. Tanpa bantuan dari semua pihak, tidak mungkin kami dapat menyiapkan kerja ini dengan sempurna. Yang kedua, objektif kumpulan kami ialah mengaplikasikan pemahaman kesedaran yang lebih mendalami makna kesihatan dan perpaduan. Yang kedua, memberikan pencerahan berkenaan cara menjaga kesihatan dan bukti kesihatan dapat memupuk perpaduan antara kaum. Yang ketiga, menjustifikasikan kesan kesihatan terhadap perpaduan kaum. Yang terakhir, membincangkan kepentingan kesihatan dan perpaduan kaum dalam kehidupan masyarakat. Berikut saya akan menerangkan tentang pengenalan. Kesihatan dan perpaduan rakyat penting dalam membangunkan sesebuah negara yang harmoni dan menuju ke arah negara maju. Kesihatan rakyat Malaysia amat diutamakan dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Manakala perpaduan kaum di Malaysia merupakan salah satu tonggak dan menyumbang kepada keharmonian dan keamanan negara yang kita kecapi pada masa ini. Walaupun Malaysia terdiri daripada berbagai kaum dan agama, ianya bukanlah penghalang untuk mencapai status sebuah negara maju. Ini kerana rakyat Malaysia mengamalkan nilai saling menghormati dan bertoleransi antara satu sama lain. Konteks perpaduan Malaysia sangat luas dan antaranya adalah dari segi kebudayaan, kesukanan, kesihatan dan lain-lain. Oleh itu, marilah sama-sama kita memahami konsep hubungan kesihatan perpaduan. Apakah itu konsep? Perubahan Kesihatan Sedunia WHO mendefinisikan kesihatan sebagai suatu keadaan fizikal, minda dan sosial yang sihat, cergas, cerdas serta bebas dari sebarang penyakit berlandaskan keadaan sosial dan masyarakat. Definisi ini juga menegaskan bahawa kesihatan ditunjangi oleh faktor fizikal, mental dan sosial yang sihat, berfungsi serta tidak diancam oleh sebarang penyakit yang boleh memudaratkan kesihatan. Contohnya penyakit kencing manis dan obesiti. Apakah itu perpaduan? Perpaduan adalah hubungan atau kerjasama yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Dalam erti kata lain, perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta yang banggakan negara. Malaysia merupakan sebuah negara yang dikenali dengan masyarakatnya yang berbilang kaum dengan kehidupan aman dan harmoni. Antaranya ialah kaum Melayu, Cina, India, Iban, Bidayuh, Melanau dan sebagainya. Perpaduan tidak akan tercapai jika ada segelintir pihak yang cuba untuk menjadi batu api dan menyemarakkan lagi isu perkauman di kalangan kaum di Malaysia. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zahrul Irfan bin Ihwan Hafiz, umur matrik 10 DLS 22F 2023. Saya akan jelaskan 3 contoh aktiviti rekreasi yang boleh memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Yang pertama, olahraga secara berkumpulan. Olahraga secara berkumpulan seperti bola sepak, bola tampar dan lain-lain adalah cara yang terbaik untuk membawa bersama-sama anggota masyarakat dari latar belakang yang berbeza untuk berinteraksi dan bersosialisasi antara satu sama lain. Hal ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara satu sama lain. Yang kedua, kembara alam semula jadi. Kembara alam semula jadi seperti hiking, camping dan aktiviti luar
Lainnya, membolehkan peserta mengalami keindahan alam semula jadi dan menghirup udara segar yang diberi oleh Allah SWT, dan dapat memupuk semangat kerjasama dan perpaduan dalam mencapai matlamat bersama antara masyarakat lain. Yang ketiga, festival dan pameran seni. Festival seni seperti festival kesenian dan pesta buku antarabangsa dapat memupuk perpaduan antara kaum dan memberi peluang untuk berinteraksi dengan orang lain yang berkongsi minat yang sama dalam bidang seni budaya. Ini membolehkan peserta mengenalkan identiti budaya mereka seperti mempelajari dan menghargai budaya yang berbeza di Malaysia, di seluruh Malaysia. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Muhammad Ifrani bin Ruslan, nombor matrik 10 GLS 22F2039. Saya akan menerangkan bagaimana caranya aktiviti rekreasi boleh menggerakkan hubungan perpaduan antara kaum. Yang pertama, lakukan kerja pasukan yang berkesepahaman. Kerja pasukan yang berkesepahaman contohnya dalam permainan bola sepak. Seperti yang kita tahu, bola sepak terdiri daripada pelbagai pemain yang berbilang kaum. Jadi dalam bola sepak pasti memerlukan kesepahaman dalam bermain dan mempunyai kerja pasukan. Dengan ini, permainan bola sepak dapat menggerakkan hubungan kepada antara kaum. Yang kedua, saling menolong antara satu sama lain. Misalnya dalam aktiviti hiking, pasti memerlukan pertolongan dalam menghadapi cabaran-cabaran yang akan ditemui dalam aktiviti hiking. Jadi peserta pasti akan saling tolong-menolong antara satu sama lain untuk menempuh cabaran yang bakal dihadapi. Yang ketiga, menyertai program terbuka yang dianjurkan bagi setiap masyarakat. Masyarakat mestilah menyertai program terbuka seperti pentas desa yang dianjurkan. Dengan ini, hubungan perpaduan antara kaum dapat dieratkan dengan lebih lagi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan. Nama saya Afai Khan Benjamin dan nombor kad matrik saya adalah 10 DLS 22F2074. Saya akan menerangkan tentang tindakan dan langkah yang perlu dilakukan apabila berlakunya penularan demam denggi dalam kalangan pelajar politeknik. Demam denggi merebak melalui gigitan nyamuk Aedes betina dengan simptom yang serupa dengan demam panas dan tanda-tanda yang termasuk sakit pada biji mata, sendi, otot dan tulang, sakit kepala, keletihan dan ruam. Cara yang paling baik untuk melindungi diri anda dan rakan anda dari jangkitan demam denggi adalah melalui pencegahan, dan anda dapat berbuat demikian dengan mengikuti tip yang tertera di slide. Yang pertama, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk. Nyamuk Aedes bertelur dalam air yang bertakung dan ia hanya mengambil 7 hingga 10 hari dari masa telur menetas sehingga ia menjadi nyamuk dewasa. Oleh itu, cara yang paling berkesan untuk mencegah denggi, terutamanya di kawasan politeknik, adalah dengan memastikan bahawa tiada tempat pembiakan nyamuk. Anda boleh menutup bekas air dengan penutup atau jaring dawai halus untuk memastikan bahawa nyamuk tidak dapat bertelur dalam air. Yang kedua, membersihkan pasu tanaman, pasu bunga, bekas plastik, saliran atap dan longkang dengan kerak. Didapati bahawa penutup botol minuman yang dibuang pun boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Langkah yang kedua adalah pelajar perlu melindungi kulit dari gigitan nyamuk. Sekiranya pelajar tinggal di zon wabak denggi, gunakan alat pengusir nyamuk elektrik untuk melindungi kulit anda dari gigitan nyamuk. Sebelum anda keluar bilik, pakai penyembur nyamuk untuk melindungi kulit yang terdedah. Pastikan bahawa ia mengandungi bahan-bahan yang mampu menghalau nyamuk dan sesuai digunakan di kulit badan. Anda juga boleh memakai baju berlengan panjang serta seluar panjang dalam warna yang neutral seperti perang muda, putih dan kelabu muda. Untuk pelindungan berlebihan, masukkan hujung seluar anda ke dalam sarung kaki dan pakai baju yang berkuala. Langkah yang terakhir adalah sentiasa berwaspada. Sekiranya rakan anda dijangkiti demam denggi, anda perlu meningkatkan pengawasan. Sekiranya nyamuk menggigit rakan yang dijangkiti, ia boleh membawa jangkitan tersebut pada orang lain. Rakan yang tinggal sebilik di hostel juga kemungkinan boleh mengalami jangkitan demam denggi pada masa yang sama. Sekian, terima kasih.
Saya Muhammad Aslam bin Yusri daripada kelas DLS 1B. Nombor matrik saya ialah 10 DLS 22F 2082. Ingin memberitahu serba sedikit tentang peranan pelajar dalam usaha mengenai masalah pengambilan kebersihan dan penjagaan kesihatan. Pertama, pelajar perlulah mengamalkan pola makanan yang mengikuti piramid makanan. Pemakanan adalah aspek yang sangat penting dalam penjagaan kesihatan bagi para pelajar. Piramid makanan memberi panduan umum bagi pelajar tentang pemakanan seimbang yang merangkumi kombinasi pelbagai jenis makanan untuk memberikan zat serta nutrisi yang cukup kepada badan. Terdapat beberapa puncak di piramid makanan iaitu puncak teratas adalah lemak, minyak, gula dan garam. Makanan di aras ini perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Pengambilan berlebihan boleh meningkatkan risiko penyakit seperti jantung, obesiti dan kencing manis bagi pelajar. Yang kedua pula adalah lemak seperti ikan, ayam dan kekacang. Ini adalah sumber protein yang penting untuk badan. Lebihkan pengambilan ikan, pilih daging dan ayam yang kurang kolesterol seperti membuang kulit ayam. Contoh satu sajian ayam, daging dan telur sebagai panduannya adalah 1 ekor ikan gembung saiz sederhana, 2 ketul daging tanpa lemak, seketul paha ayam, 2/3 sudu makan ikan bilis tanpa kepala, 2 biji telur dan 2 keping tempe. Ini bagi menguatkan tulang di badan serta memberi sedikit sebanyak tenaga kepada pelajar ketika bersukan maupun ketika belajar. Ketiga adalah karbohidrat. Karbohidrat memberi tenaga kepada pelajar untuk melakukan aktiviti ringan maupun lasak seperti bersukan ataupun belajar. Contoh makanan yang mengandungi karbohidrat adalah nasi, mi, roti dan sumber biji-bijirin dan ubi-ubian. Sumber utama karbohidrat yang membentuk membekal tenaga iaitu sebanyak 55% daripada jumlah tenaga harian kita. Ia juga membekalkan serat, vitamin dan mineral. 4 atau 8 sajian sehari adalah disyorkan. Contoh satu sajian adalah 1 cawan ataupun 2 sendok nasi sederhana, 1 cawan mi kuning ataupun 1/2 cawan bihun atau laksa, 1 cawan bijirin sarapan, 6 keping biskut krim cracker, 2 keping roti, 2 cawan bubur dan nasi kosong, 2 biji ubi kentang sederhana. Yang terakhir adalah vitamin iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan membekalkan serat, vitamin, mineral dan fitokimia yang membantu menguatkan ketahanan imuniti badan untuk pelajar. Ia juga boleh mencegah penyakit kronik kepada pelajar serta termasuk dalam makanan anti kanser. Utamakan buah-buahan yang segar. Jumlah sajian yang disyorkan adalah sayur-sayuran 3 sajian sehari, buah-buahan. Kedua adalah pelajar perlulah melakukan aktiviti luar iaitu pelajar perlulah bersukan pada waktu petang. Sukan ialah segala kegiatan yang memerlukan kemahiran atau ketangkasan serta tenaga yang dilakukan sama ada sebagai acara pertandingan, hiburan atau untuk suka-suka bagi mengisi masa lapang atau untuk beriadah. Contoh aktiviti bersukan yang agak popular kini ialah seperti olahraga, berenang, permainan bola sepak, tenis, badminton dan sebagainya. Persoalannya, apakah faedahnya jika seorang pelajar itu melibatkan diri dalam aktiviti bersukan? Antara faedah bersukan kepada pelajar ialah sukan dapat meningkatkan disiplin pelajar.
Hal ini dikatakan demikian kerana individu yang ingin berjaya dalam bidang sukan mestilah mempunyai disiplin yang tinggi dan dapat mengawal diri sendiri untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh jurulatih. Contohnya seperti pemain dalam sesebuah pasukan, iaitu mesti menepati masa, rajin berlatih, tidak merokok dan mematuhi arahan jurulatih. Oleh itu, secara tidak langsung, sukan juga turut membentuk disiplin pelajar tersebut. Terakhir adalah pelajar perlulah menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri amat dipandang serius oleh pelajar. Ia disebabkan tanpa kebersihan, pelajar akan dapat mengalami penyakit yang berbahaya seperti cirit-birit. Jika pelajar tidak membasuh tangan segala kotoran yang dipegang oleh pelajar dan pelajar tidak membasuh tangan, cirit-birit akan berlaku. Kesimpulannya, pelajar perlulah menjaga kebersihan serta kesihatan kepada pelajar supaya dapat dihindari oleh penyakit yang berbahaya. Bab kata slogan yang selalu pelajar dengar adalah badan cergas, otak cerdas. Sekian daripada saya.